Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat lagi bersua pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada para sahabat baginda. Apa khabar sahabat semua? Sihat, alhamdulillah. Hari ni tudung tak jadi sangat, jadi confidence level tu menurun sikit. Ya. Owning tak on point, ya. Masya-Allah, kita mula dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan rezekikanlah kami dengan kefahaman agama. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin, ya Allah. Jadi insya-Allah hari ini kita nak melihat, ya, kepada tajuk jalan menuju ke syurga. Jadi kita dalam kehidupan dunia ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan beberapa peringatan tentang hakikat hidup di dunia ini. Ya, yang pertama, Nabi SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kun, jadilah kamu, fid dunya, pada dunia ini, ka'annaka gharib, seperti mana orang yang sedang berdagang ataupun orang yang asing. Nabi pesan kepada kita, hidup dekat atas dunia ni, kita kena meletakkan posisi kita sebagai orang asing. Kita ambil contoh pekerja asing. Ya, pekerja asing kalau datang ke Malaysia, kadang-kadang kita lihat kalau orang Nepal biasa jadi pengawal keselamatan, ya. Kalau orang Aceh biasa buat kedai, ya. Lagi siapa orang Indonesia biasa datang menjadi helper, pembantu kedai makan atau pembantu rumah. Philippines biasa datang jadi pembantu rumah, ya. Jadi orang-orang asing, kita ambil contoh yang kita nampak datang ke Malaysia ni, mereka biasanya akan balik ke negeri asal, betul tak? Dia akan datang kecuali orang yang pelarian refugees, itu lain lah, sebab tak boleh balik. Tapi kalau orang datang bekerja, macam orang Malaysia pergi Singapura, ya, ramai pergi ke Saudi kerja jadi nurse, mereka akan balik semula ke negeri asal dia. Sebab itu Nabi bagi tahu pada kita, datang kita ke dunia ini jadi seperti orang asing. Maksudnya kita datang ni ada tujuan, nak kumpul apa? Kalau orang datang bekerja, dia nak kumpul duit, bina rumah dekat Lombok sana, siap satu rumah. Ya, ada yang datang kerja tinggalkan anak dengan suami kan, jadi pembantu rumah. Lepas tu siap sebiji rumah, dah kumpul duit, balik semula ke negeri asal. Itulah kita. Kita dekat dunia ni untuk mengumpul bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik tambahan bekal kamu ialah takwa. Nabi dipesan kepada kita. Ya, jadi sebab itu Nabi pesan, jadilah kamu di atas dunia seperti orang yang berdagang atau orang asing. Bermaksud kita ada misi hidup dekat dunia ni. Nahnu abnaul akhirah. Kita ni anak-anak kepada akhirat. Kampung kita ni bukan di dunia. Jadi bila kita tahu kita ada destinasi nak dituju, insya-Allah kita akan banyak mengumpul amal. Nak pula kita tak tahu berapa lama lagi kita boleh bekerja. Quote unquote bekerja, ya. Seseorang yang dia kata tak tahulah berapa lama lagi boleh kerja kat sini, company pun dah nak tutup, kesihatan pun makin merosot contoh, maka dia akan apa? Dia akan pulun. Buat OT, buat part time, kumpul lagi berapa banyak boleh kumpul. Lepas tu dah habis kerja, dah cukup duitnya, baliklah ke kampung. Sebab dia boleh kontrol bila nak balik. Tapi bagaimana dengan kita? Boleh kita kontrol bila nak jumpa Allah? Tak boleh. Sebab itu kena menjadi orang yang sentiasa bersiap siaga untuk kematian.
Jadi pertama Nabi bagi tahu, jadilah kamu seperti orang berdagang atau orang asing yang mana duduk dekat dunia kena beramal dan beringat untuk mengumpul bekalannya. Kalau tidak, rugilah kita. Dan awabiru sabil, ataupun duduklah kamu atas dunia ini jadi seperti orang dalam perjalanan. Kita ada satu destinasi nak dituju, kita ada tujuan hidup, dan sini bukan tempat tujuan akhir kita. Kalau sini tujuan akhir kita, tak apalah nak party, silakan. Live life to the fullest, kata orang putih. Hiduplah semahumu. Tapi tidak. Hiduplah semahu Tuhan. Hiduplah ikut aturan Tuhan. Hidup jangan menongkat nafsu, ya, tetapi hidup kita menongkat iman. Jadi sebab itu sahabat-sahabat, bila Nabi pesan kepada kita, maksud ada satu mesej penting. Kehidupan kita ni hanya satu medan sahaja. Dalam hidup-hidup yang Allah berikan, dan ironinya dalam banyak-banyak alam, ada alam rahim, alam roh, ada alam dunia, ada alam barzakh. Hanya pada alam dunia tempat kita nak kumpul segala bekalan. Sebab itu Nabi pesan kepada sahabat baginda Abu Dzar Al-Ghifari, kumpulkan, banyakkan bekalanmu, kerana jalan yang engkau akan lalui itu sangat jauh lagi. Perbanyakkan bekalan kita, kerana dalam medan yang sungguh singkat ini, hanya inilah jalan untuk kita mengumpul segala bekal, senjata, persiapan untuk perjalanan di alam akhirat yang sungguh jauh dan lama itu. Dan Nabi pesan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Dunia ini tempat beramal, maka lawanlah malas tu. Tahanlah sikit dengan penat tu, lawanlah sikit nafsu tu. Kerana tempat bercucuk tanam adatnya tidak selesa, betul tak? Nak usahakan tanaman, malaslah, nyamuklah, panaslah. Beli sudahlah, beli siap. Kalau boleh beli tak apa, tak boleh beli, kena cucuk tanam juga. Jadi adat kita bercucuk tanam memang tak selesa. Kadang-kadang rasa tak nak buat. Tetapi kalau kita berjaya mengharungi cabaran-cabaran, maka dapatlah kita tuai hasil dekat akhirat nanti. Jadi ini dua pesanan Nabi. Pertama, jadilah kamu di atas dunia seperti orang asing atau pedagang ataupun orang yang sedang dalam perjalanan. Yang kedua, dunia itu merupakan tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Dan yang ketiga, Nabi bagi peringatan dalam hadis baginda, ada 3 perkara yang akan mengikuti seseorang ke kuburan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Apa dia? Ahli keluarga kamu akan iring kamu ke kuburan, harta benda kamu juga mungkin akan ikut, dan amalan kamu akan ikut kamu ke kubur. Tapi 2 benda akan balik semula ke rumah. Dalam hadis Nabi sebut 2 benda akan pulang. Apa dia? Maluhu, betul, wa ahluhu. Harta kamu dan keluarga kamu, sayang macam mana pun mereka kepada kamu, mereka tak boleh bantu dan duduk bersama kamu dalam kubur. Mereka akan tetap pulang ke rumah. Begitu juga harta kamu, katalah hantar jenazah guna welfare. Ya, hantar jenazah, ya, guna apa semualah, kain kapan pun nak lawa pada orang, tak boleh. Harta kita akan tinggalkan kita juga. Tetapi yang akan kekal amaluhu, itu akan kekal berdamping dengan kita, tidak akan meninggalkan kita, menjadi hujah bagi kita di alam barzakh nanti. Jadi agak-agaknya kita kan, cukup dah ke beramal untuk menghadapi semua ujian-ujian di alam-alam selepas ini. Maka sebab itu orang Islam bila dia ada masalah, dia tidak terlalu mudah mengambil nyawa sendiri. Kerana kita tahu kematian itu bukannya satu penyelesaian, tapi kematian itu pembuka kepada masalah yang lebih besar kalau kita mengambil nyawa sendiri. Ada masalah dekat dunia, ambil nyawa, hilang masalah. Sebenarnya tidak. Di saat masuk ke alam barzakh lagi teruk akan diseksa kalau kita banyak berdosa dan kalau kita banyak berbuat maksiat dekat dunia. Maka sebab itu orang Islam dia lebih luas
dia lebih tinggi. Ya, tahap pemikiran sepatutnya lebih memandang ke hadapan, kerana kita tak boleh buat sesuatu perkara yang memudaratkan diri semata-mata untuk menamatkan masalah dunia ini. Kemudian kita tengok lagi, kalau seseorang dia hidup dekat atas dunia secara sewajarnya, seperti yang Nabi suruh, maka dekat akhirat dia akan dijanjikan dengan balasan syurga. Kita lihat beberapa dalil ya tentang balasan syurga daripada Allah Ta'ala. Pertama dalam surah Hud ayat 108, yang bermaksud adapun orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam syurga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai kurnia yang tidak putus-putusnya. Ya. Dan kekecualian di sini ya, kekekalan bukanlah bermaksud merenggut. Kenikmatan bukanlah sesuatu yang pasti dengan sendirinya. Kekal kita dalam syurga ini adalah kerana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut dalam pelbagai ayat tentang kekalnya penghuni syurga dalam mendapat nikmat dan kekalnya penghuni neraka dalam menerima azab siksa. Dalam surah Ar-Ra'du Allah sebut buahnya tak henti-henti sedang naungannya begitu pula. Itu di syurga. Kemudian dalam surah Sad ayat 54, sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tidak habisnya. Dalam surah Al-Hijr ayat 48, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripada sana. Surah Ad-Dukhan ayat 56, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Subhanallah. Bersedia tak kita nak menghadapi akhirat? Ya, satu saat di mana kalau diseksa Allah bagi baik kembali, Allah seksa lagi. Itu semua kita tentukan dekat dunia ini dengan izin Allah. Ya. Jadi kita lihat bagaimanakah jalan kita nak masuk ke dalam syurga. Yang ini yang kita nak tengok. Saya pasti sahabat-sahabat semua biasa mendengar hadis tentang 4 perkara yang akan membawa wanita ke syurga. Ya, siapa-siapa yang minta maaf ya, kaki-kaki kuliah ni mesti akan tahu 4 perkara yang Nabi sebut akan menjanjikan syurga kepada wanita. Jadi pertama tengok dulu yang itu sebelum kita kupas yang lain. Sebab walaupun kita selalu dengar, inilah gunanya peringatan, kita bagi lagi supaya kita sama-sama ingat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila wanita mendirikan solat yang 5, menunaikan puasa Ramadan, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, dakhalat min ayyi abwabatil jannati sya'at. Dikatakan kepada wanita itu, masuklah kamu ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang dimahukan. Pertama, solat 5 waktu biar sempurna. Kedua, menjaga puasa bulan Ramadan yang wajib. Ketiga, menjaga kemaluan atau kehormatannya. Keempat, mementaati suaminya. Masuklah kamu ke dalam mana-mana pintu syurga yang kamu mahukan. Cuma 4 benda ni kita biasa dengar, kita biasa buat, oh aku dah buat selama. Cuma nak tengok sejauh mana kita melaksanakannya dengan betul dan tepat. Seperti mana solat. Kadang-kadang solat dengan maskaranya, dengan foundationnya, dengan telekung jarang nampak warna kulitnya. Jadi solat ni kita bagi dia betul-betul sah dahulu. Permulaan sah solat ialah daripada sahnya wuduk kita. Nak bagi sah wuduk, mesti air itu sampai ke permukaan kulit kita. Yang ini cabaran untuk muslimah. Sebab kadang-kadang kita tak make up hari-hari ada pergi kenduri.
Ya, cuci muka, biar betul-betul cuci, biar sampai tidak ada yang menghalang air ke permukaan wajah kita. Begitu juga bila pakai hiasan di kuku. Kalau tak yakin inai itu tak telap air ke tak telap air ke tak telap air, orang pakai inai kan. Tapi nak kata telap air boleh kupas. Saya pernah pakai inai boleh kupas. Waktu tu saya tak boleh solat lah. Tengok inai tu boleh kupas. Kata inai, rupanya inai berapa persen je dicampur benda lain lagi. Memang betul inai, tak tipu. But how many percentage dia? Jadi itulah berbondong-bondong perempuan masuk neraka dibimbangi kerana tidak perasan. Sebab tu kita doa pada Allah, tunjuki aku jalan yang benar. Kalau ada yang kurang, tunjukkanlah. Kalau ada yang jahil, tambahkanlah ilmu supaya kita dapat pengetahuan. Jadi pertama ya, bersihkan wajah, bersihkan badan baik-baik sebelum kita berwuduk, termasuk daripada perhiasan yang mungkin menghalang air. Kalau katalah dia period, dia nak pakai kuitit cat kuku, pakailah, tapi janganlah sampai berlebih-lebihan di luar rumah. Merah menyala, lawa, tangan putih. Ya, yang tangan gelap dia pakai warna kuning striking, nampak juga. Kan? Jadi beria-beria pun tak boleh juga. Jadi bersederhana dan pastikan tidak mengganggu. Ada orang dia sanggup tahan dia sanggup solat Zuhur lewat, solat Asar awal waktu. Sebab apa? Dia malas nak cuci makeup banyak kali. Ini pun tak boleh jugalah. Jangan sengaja melewat-lewatkan solat tanpa ada sebabnya. Ya, sebab apa? Oh, kalau dia solat, kalau kat ofisnya, tanggal makeup sekali, solat Zuhur katalah pukul 4 suku, Asar masuk 4.25. Dia solat Zuhur and then dia terus Asar. Sebab apa? Sayang nak makeup banyak kali. Mahal makeup dia tu. Jadi janganlah sampai kita nak mencantikkan wajah dan badan sehingga mengabai dan melalaikan kewajipan. Begitu juga orang kahwin ya. Mahal bayar mak andam. Sekali makeup 1,000 lebih. Makeup artis sikit yang taraf-taraf tinggi sekali makeup 5,000. Ya, sayanglah nak tanggal-tanggal kan. Pergi outdoor photoshoot semua. Lepas tu kodok solat Zuhur, kodok solat Asar. Tak boleh sengaja mengkodokkan solat. Tak boleh sengaja meninggalkan solat dengan niat nanti aku kodok. Tak boleh. Ya. Jadi jaga-jaga sebab bab solat saja pun banyak yang perlu kita perbaiki lagi. Jadi bagus kalau ada program tahsin solat ke, tahsinul Fatihah ke. Kalau kita nak belajar, pergilah. Sebab kadang-kadang mungkin last kita belajar waktu tadika dulu je. Itulah bawa sampai ke besar kan. Itu ada orang salah angkat takbir macam ni. Ya, patutnya macam ni, dia angkat macam ni. Kenapa? Tak pernah ada orang tegur, orang pun tak perasan ya. Sebab apa macam ni kat tadika dulu ustazah tak tegur. Ustazah bila tadika kadang-kadang dia malas nak beria menegur sebab budak solat pun dah kira bagus. Ya, sampai ke besar angkat takbir gini. Jadi benda ni berlaku. Dan saya tidak mengutuk, tidak mengata, tidak mandang rendah. Cuma nak menjadi tauladan kepada kita. Kita baikilah ilmu-ilmu yang wajib-wajib dulu. Inilah ilmu yang Nabi sebut, talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib, satu kefarduan kepada muslimin dan muslimat. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang membolehkan kita beribadah dengan sempurna. Ini kadang ya, ilmu bab period, bab istihadah, bab haid pun kita tak lepas lagi. Sampai kena gambar, hantar pula gambar darah dekat ustaz. Ustaz, agak-agak ni darah apa ustaz? Pening kepala ustaz tu, trauma dia ya. Saya bukan mandang rendah kepada orang yang tak pandai, tapi kita belajarlah. Kita ada masa luang tengok drama, ni saya sebut ya. Ada masa luang pergi kasidah, pergi maulid, itu bagus. Tetapi kalau yang asas-asas belum settle, dahulukan belajar yang asas dulu. Apa dia yang asas tu? Ilmu yang membolehkan kita beribadah dengan sempurna. Ilmu kalau kita perempuan, cecair kepada kemaluan kita pun kita confuse sendiri, betul tak? Ya, keputihannya, apakah itu istihadahnya, apakah itu haidnya. Jadi jangan sampai tiap-tiap kali kemusykilan minta ustazah kira. Ustazah kira ustazah. Saya period 7 hari, saya tak period 8 hari. Lepas tu saya period balik, pening lah ustazah jam kepala otak. Lepas tu dia block kita.
Dia tak boleh simply kira macam tu Dia kena tahu history dia, kena tahu adat dia. Jadi kita dibimbangi bila ilmu-ilmu tentang darah pun kita tak kuasai. Bila wajib solat, kita ingat haram solat. Bila haram solat, ingat wajib solat. Jadi sebab itu utamakan menuntut ilmu yang membolehkan kita beribadah dengan sempurna. Ya? Jadi kalau kita rasa dulu zaman kerja, zaman dulu tak ada masa, waktu inilah kita nak ambil. Sebab kadang-kadang ilmu macam ni serius, tapi kita nak santai-santai je. Minta maaf ya perempuan semua, jangan kita nak ada kuliah santai saja. Santai tu mana? Duduk gelak-gelak. Kalau kita rasa ada kekurangan daripada mana-mana aspek ibadah kita, masuk kelas yang serius belajar tu. Jangan kita kata, lah ustaz ni serius lah, macam kita nak yang gelak-gelak sikit. Ya, jadi pelbagaikanlah. Yang serius pun perlu ada juga, supaya kita faham dan lepas dapat paling kurang untuk diri kita. Bukan nak sampai tahap boleh ajar orang sangat pun, tapi untuk diri kita. Ni kadang anak kita, cucu kita baru dah period kan, tiba-tiba awal-awal budak remaja kan, period tak teratur, tanya mak, entahlah. Tanya ayah lagi, clueless. Ni bukan saya merendahkan orang lelaki ya. Ya, tapi ialah macam itulah ya. Jadi siapa nak tunjuk ajar, bagi jumpa ustazah. Bagi jumpa ustazah pula busy, tak sempat nak membalasnya. Sampai ke sudahlah kejahilan itu diperturunkan. Minta maaf sebutnya. Jadi sebab itu kita break the cycle. Kita jadi orang wanita dalam keluarga yang membuka peluang. Wanita-wanita nak cucu keturunan aku ni mesti paling kurang bab diri tu dah faham. Tiba okey period, pakai implanon ataupun perancang keluarga, tiba-tiba period dia tak teratur. Tanya suami, entahlah yang abang tak pernah period. Aku tahulah kan ya. Memang sepatutnya suami mengajar isteri, tapi tak apalah kalau suaminya tak tahu. Kita masuk kelas-kelas. Complicated lah belajar. Kita dah tua-tua ni, kurang dah sikit prosesor ni, ambo-ambo ya. Saya tak kata akak-akak sekalian, tapi jangan jadikan alasan. Nak pula benda yang melibatkan kewajipan kita. Tak tahu benda tu, tak sahlah ibadah kita kalau kita buat salah. Period ke haid? Kira haid je lah, sedap. Ya, sebab apa? Tak payahlah solat. Rupanya period. Rupanya istihadah. Bila time istihadah pula, dia pergi solat. Sebab apa? Celaru dan kejahilan. Jadi sebab itu akak-akak sekalian, walaupun kita rasa macam masuk syurga senang je, 4 benda je, tidak. Di sebaliknya itu kena usahakan. Solatnya sempurnakan, rukunnya sempurnakan, Al-Fatihahnya baca elok-elok. Mudah-mudahan solat kita sempurna, dan menjaga waktu solat juga merupakan tuntutan. Banyak kali dah saya sebut jangan solat pukul 8 malam sebab nak tengok drama. Walaupun sah solatnya, walaupun memang dalam waktu, tetapi sengaja melewatkan solat, elakkanlah. Kalau ada urusan tak apalah ya, keluar tak jumpa tempat solat tak apalah, balik rumah cepat-cepat solat. Tapi ini duduk je kat rumah bersantai, kalau tiba-tiba mati macam mana, sengaja melewatkan solat ya. Jadi bila ada kemampuan, awalkan solat di awal waktu dan cuba usahakan. Itu pertama ya. Dan solat ini juga selain daripada kita menjaga rukun, kita kena menjaga dia punya khusyuk dan khudurnya. Iaitu dalam solat kita kena menumpukan perhatian semata-mata kerana Allah, berfikir tentangnya dan dalam kerendahan hati kita. Ini dalam solat fikiran menerawang. Lepas ini nak masak apa? Tahun ni baju raya tema warna apa? Semua dalam solat. Nak pula kalau solat berjemaah imam baca surah panjang, imam tu pula biasa-biasa je bacaannya. Lagilah menerawang fikirannya kan. Jadi boleh tak setiap kali menerawang, tarik balik. Ada banyak buku-buku yang akak-akak ataupun puan-puan boleh baca. Contohnya macam buku Jadid Solat Tak, Perbaharui Solat Kamu, Cara Khusyuk Dalam Solat. Ini kalau tengok Telaga Biru ke PTS ke, macam-macam buku ada. Carilah satu, tengoklah tips bagaimana untuk khusyuk dalam solat. Usahakan supaya solat kita diterima oleh Allah Ta'ala ya. Sebab laksanakan solat satu hal, adakah solat itu diterima Allah juga satu hal. Jadi usahakan supaya khusyuk di dalam solat. Ada satu kisah pada zaman Rasulullah, bagaimana ada seorang sahabat yang kaya.
beliau pernah solat dalam kebunnya. Bila beliau solat dalam kebun tu cantik dan kebun tu yang paling dia sayang. Bila beliau solat, beliau ada teralih sikit perhatian kerana ada burung yang bertenggek di pohon-pohon. Maka teralih sikit perhatian dan selepas solat tu dia menyesali perbuatan dia. Teralih perhatian. Kita dalam solat siap cari barang hilang lagi. Sampai orang bagi tips dia, barang hilang kau nak jumpa solat. Adalah solat mesti kau teringat ya. Allahu Akbar. Janganlah macam tu ya. Kalau teringatlah, tapi janganlah sengaja niat nak macam tu. Sahabat Nabi ni, beliau teralih perhatian kerana ada burung yang hinggap pada dahan pokok dalam kebun beliau yang cantik dan paling disayangi. Maka selepas solat beliau infakkan seluruh kebun tersebut. Ya, beliau infakkan kerana ingin menghilangkan perkara yang mengganggu solat ni. Infakkan kebun kesayangan. Ini tulis dalam sirah. Ini kata tahap nak menjaga kekhusyukan solat. Jadi antara cara juga mengelakkan gangguan yang boleh mengganggu. Contohnya bunyi-bunyi pada TV. Ya, memang solat kita sah, tapi kalau boleh mengganggu, suara Didi, ya, suara Cocomelon, suara iklan-iklan drama, slowkan ataupun tutup TV. Solat di tempat yang baik. Kemudian Nabi juga pernah meminta Sayyidatina Aisyah mengalihkan ada satu tabir yang ada corak-corak padanya. Ya, adakah tidak boleh? Bukan tak boleh, tapi dibimbangi kalau dapat mengalihkan perhatian kita. Jadi kalau rasa diri tak boleh fokus dengan sejadah yang berwarna-warni, nak kira pula tiang-tiang gambar yang ada kat sejadah tu, pakai je lah sejadah kosong. Ya, jadi cuba, kita kata di sini cuba mengawal apa yang kita boleh kawal untuk mendatangkan kekhusyukan. Sebab itu jangan bekerja nak solat awal waktu sedangkan kuah mendidih kat dapur. Settlekan dulu tak apalah, tapi jangan lambat sangat. Ni dah masuk azan baru nak potong bawang, baru nak masak, itu tak boleh lah, adjust lah. Ya, ini okey, apa, anak berak, dah ambil wuduk, anak pula berak. Settlekan dulu, ambil lah wuduk lagi sekali. Sebab kalau tidak waktu solat tu risau je, bocor ke apa. Ya, risau cucu duduk atas kita, risau bocor terkena najis. Apa sahaja benda yang boleh mengganggu kekhusyukan solat, yang kita boleh kawal, yang kita boleh alihkan sebelum solat, sila lakukan. Kalau dalam kitab perbaharui solat kamu tu termasuklah melihat kepada suhu persekitaran. Kalau rasa sejuk, cepat butuh aircon. Kalau rasa panas sangat, buka kipas, buka aircon. Sampai ke tahap itu kita berusaha menjaga untuk kekhusyukan solat kita. Kalau mampulah. Kalau tak mampu, jangan marah orang pula. Ya, duduk kat tempat umum nak suruh orang sana diam, suruh orang sini diam, susahlah. Maksudnya benda kita boleh kawal kepada membawa kepada khusyuk solat tadi. Apatah lagi kalau kita sengaja menggunakan solat untuk memikir-mikir barang hilang, itu tak patut sebenarnya. Kenapa? Saya fikir kebanyakannya kita teringat sebab waktu solat keadaannya tenang. Waktu kita dia ada apa, saya pun bukan bidang saya lah nak terangkan pasal frekuensi ke gelombang otak tu kan, tapi memang dalam keadaan yang tenang. Sama macam dalam bilik air. Kenapa orang biasa terfikir idea bernas dalam bilik air? Idea itu bukan pada setan ni, jangan salah sangka. Dalam bilik air kita biasa buat urusan tanpa ada handphone, tanpa ada gangguan. Jadi otak kita berfokus. Jadi jaga-jaga zaman sekarang ada yang sambil tengok handset sambil membuang hajat. Janganlah sampai tahap macam tu ya. Nanti buasir pula duduk cangkung terlalu lama. Kalau kita dalam tandas kan, kita mudah dapat idea kadang-kadang terfikir. Sebab apa sambil mandi tak buat apa-apa, nothing to disturb kita punya minda. Tapi kalau keluar je pada bilik air, nak nampak kain sana, ada TV terbuka, ada handset, semua banyak benda yang mengganggu fokus. Begitu dalam solat. Dalam solat kita tak ada sambil-sambil. Orang perempuan suka multitasking kan. Dalam solat tak ada sambil-sambil, jadi kita boleh fokus tu. Kadang-kadang teringat banyak benda. Itu kadang-kadang teringat benda hilang. Oh, tadi ada dalam bakul punya kunci kereta. Ya, jadi janganlah menggunakan solat tu untuk berfikir benda lain. Maka sebab itu antara cara dengan memahami makna bacaan dalam solat. Kalau tak boleh faham pun tak apa, kita ingat Allah, Allah, Allah pun boleh. Ya, kemudian kalau boleh dalam solat, terutama surah Al-Fatihah,
setiap pada ayat tu berhenti, sebab itu merupakan doa dan Allah menyebut doa kita dalam solat. Jadi benda-benda ni puan-puan, bila kita solat, benda yang dilakukan rutin, benda yang rasa macam automatik, kalau tak fikir pun boleh buat, memang susah untuk khusyuk kalau kita tak hadirkan hati. Lah kalau dengan imam lagi lah ikut je. Tanggungjawab sangat ringkas kalau dengan imam kan, perkira menerawang, alangkah ruginya. Ya. Jadi kita jaga kekhusyukan dan kesahan solat kita. Yang kedua tadi, berpuasa pada bulan Ramadan. Bila sebut bulan puasa ni, kita fikir tahan makan minum. Dan saya yakin ramai dah dengar ceramah bila bulan Ramadan. Termasuk dalam kesempurnaan puasa juga ialah kita menghalang mulut daripada berkata perkara keji dan mungkar. Dalam satu hadis disebutkan Allah tidak ingin menerima puasa orang yang berkata keji dan mungkar ketika dia sedang berpuasa. Walaupun puasa daripada zahirnya sah, tetapi boleh jadi tidak diterima oleh Allah kerana perbuatan maksiat yang dilakukan ketika sedang berpuasa Ramadan. Jadi sebab itu selepas berpuasa tak dapat takwanya. Elok bulan Ramadan tu insaf sangat, 1 Syawal terus pakai baju ketatnya. Ya, elok dia boleh bangun sahur sepanjang bulan Ramadan, 1 Syawal tertinggal subuhnya. Sebab apa, malam tadi mengacau rendang, raya terkejut. Sampai pukul 4 dia mengacau rendang, isi kuih raya dalam bekas. Lepas tu subuh gajah. Orang kata subuh gajah ni sebab gajah lambat. Dia jalan lambat dia. Subuh gajah. Ya, jadi mana takwanya? Entahlah hilang ke mana. Yang penting dapatlah kurang beberapa kilogram. Puasa 30 hari. Jadi bila nak jadi takwa ni, kenapa puasa ni dia menghalang nafsu, termasuklah menghalang daripada cakap benda-benda yang tak baik. Ni kadang puasa mengumpat orang, puasa cakap benda tak elok, tangan komen benda tak elok, komen muka anak orang tak comel, ya, komen artis itu ini bercerai, macam jahat sangatlah orang lain, kita je lah yang baik. Ini semua boleh mengurangkan nilai puasa kita. Jadi ingat, bila bulan Ramadan memenjarakan nafsu dan memenjarakan syahwat kita daripada buat perkara maksiat secara total. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi menjaga kemaluan ataupun kehormatannya. Dan ini termasuklah menjaga diri agar tidak menjadi orang ataupun wanita yang sengaja bertabarruj untuk menarik perhatian orang lain. Kalau wanita zaman jahiliah, tabarruj mereka daripada sudut mereka buka aurat, keluar daripada rumah, mengharapkan orang bagi perhatian pada dia. Dalam catatan sirah, ada yang pakai baju nampak lurah dada, minta maaf sebut ya. Ada pula orang lelaki minta maaf sebut ya. Ini sebab nak bagi gambaran. Ada yang memakai wangian semerbak, ada yang memakai loceng-loceng pada badan. Untuk apa? Bila keluar supaya lelaki memandang mereka. Kita ni dah kadang-kadang diislamisasi pula tabarujnya. Pakai tudung tetapi ketat-ketatnya itu tetap nampak. Ya, pakai tudung, zaman sekarang pakai tudung tapi seluar dia singkat. Saya pun tak faham. Ya, pakai kasut heel, pakai seluar dan kain singkat nampak kaki putih. Dia kena cukur hari-hari. Ya, kalau yang bulu kaki panjang tak cukur, tak tunjuk lah. Kaki putih, ya, tunjuk. Itu saya pelik. Itu trend sekarang kalau perasan lah. Tengok sikit anak-anak cucu kita. Elok dah pakai tudung, tapi kain dia singkat. Dia pakai heel, nampak cantik lah bagi mereka. Seluar dia singkatkan sikit. Nak kata banjir, taklah banjir pula. Ya, itu trend zaman sekarang. Jadi sahabat-sahabat, bukan sahaja kita menutup aurat, tetapi menutup ruang-ruang fitnah daripada cara kita berpakaian dan berhias. Begitu juga ada kalanya, minta maaf yang sebut, puan-puan kalau kita pakai telekong, cari, kalau nak pergi masjid ya, carilah telekong yang tidak melekap sangat. Ni kadang tertutup habis lagi seksi. Sebab kainnya terlalu melekat, kainnya nipis tu kan. Bila jalan nampaklah nasi lemak 50 sen. RM1. Nah, ni bukan menghina itulah menyebutnya. Dia jadi lagi seksi, minta maaf sebut. Jadi berpakaian menurut kesesuaian. Kadang-kadang kita tengok wanita-wanita Arab sana kan, mereka tak pakai tudung labuh pun, tapi jubah luar dia besar. Bukanlah kata kalau dah memang badan kita besar, tak adalah kena pakai kotak. Ikut kadar kita mampulah. Cuma pakaiannya jangan jarang, jangan sengaja diketatkan,
jangan sengaja diberikan pakaian yang menampakkan lekapan badan. Ya, selain pada tu raikan, nak pakai apa, telekong, nak pakai tudung bawal ke, nak pakai shawl ke, pakailah. Nak pakai sweater kat luar, tak bagi nampak, pakai. Tetapi jangan sengaja menampakkan perhiasan, termasuklah bentuk badan dan aset yang ada pada diri perempuan. Jadi akak-akak jaga-jagalah material pakaian kita, minta maaf sebut ya. Kadang tudung lycra ataupun jenis telekong, bukan semua lycra lah, ada jenis-jenis yang terlalu nipis. Bila pakai tu dia lagi menampakkan bentuk badan sebenarnya. Lebih baik kita pakai yang singkat pula, yang penting materialnya tidak melekat pada badan kita. Cuma baju jangan ketat, jangan menampakkan badan, jangan jarang. Zaman 90-an dulu famous baju kena lining. Kan tangannya jarang, ya badannya ada lining kan. Jadi sekarang dah tak ada, tapi nak timbul balik dah fashion macam tu. Jadi yang tu pun janganlah kita pakai. Ya. Jadi semua fashion-fashion ini sebenarnya merupakan cabaran buat wanita. Akak-akak perempuan yang dah pencen, kadang-kadang saya tengok kalau golongan-golongan yang berusia sikit ni, ada mungkin dalam kalangan kita ada yang berusia sikit, dah tak ada dah pakai ketat-ketat, jarang-jarang. Tapi cuba tengok anak cucu kita. Anak cucu kita perempuan, kadang suami mereka pun tak tegur. Kita tegurlah, tapi jangan tegur depan orang. Dia pun ada malu dia. Jangan cubit. Makin ketat nampak. Suami tak tegur, ya tak payah. Ajak je lah masuk bilik, tegur je lah. Ini juga tanggungjawab kepada ibu mertua dan ibu sendiri. Ya? Jangan kita kata, oh tak apalah dia muda lagi. Dulu kita muda pun pakai skirt. Janganlah. Kita dah ada ilmu, kita cuba membaiki keadaan. Kemudian menjaga hubungan dengan lelaki. Ini juga termasuk menjaga maruah. Janganlah ramah sangat dengan orang kedai Aceh tu. Ya, walaupun kita tarah acik-acik, dia tarah anak kita. Jangan sampai bertepuk tampar. Tak perlu memulakan komunikasi yang kita kata tidak ada keperluan, tidak ada hajat. Sebaik mungkin janganlah kita bergaul bebas lah. Sekadar tegur-tegur, okey lah. Apa khabar, sihat, isteri macam mana, okey. Dah. Jangan sampai berlebih. Ini yang menjadi punca curang di tempat kerja. Isteri orang terpikat dengan suami orang. Sebab apa? Adanya hubungan ataupun komunikasi yang tidak perlu. Jadi kalau boleh saat kita keluar rumah berjumpa dengan lelaki bukan mahram, cuba limitkan perbualan kepada yang perlu sahaja. Boleh? Kadang kita ramah terlebih. Menegur hoha. Ya? Jadi kena ingatkan jugalah supaya jangan berlebihan untuk menjaga ikhtilat. Ikhtilat ini ialah perhubungan ataupun pergaulan antara lelaki dan perempuan, tetapi mestilah kita buat dengan cara yang syar'i. Kemudian yang terakhir sekali, wa ata'at ma'laha. Ya, mentaati suami. Jadi kadang-kadang isteri-isteri ni nak taati suami ni cabaran besar. Ada orang tanya, suami dia pun jenis buat maksiat, perlu taat lagi tak? Kalau suami tu beri satu perintah ataupun suami minta taat kepada benda yang tidak maksiat, ikutilah. Walaupun suami tu mungkin seorang yang tidak terlalu baik. Kadang isterinya lagi banyak solat, ya? Isterinya lagi solehah. Suami dia masih pakai seluar pendek, lagi kan, isap rokok lagi. Saya tak kata, mungkin ada, ya? Tapi isteri kadang-kadang hilang hormat kepada suami. Ya, sampai kadang tak nak dengar cakap suami. Ini pun tak boleh juga. Selagi mana apa yang suami suruh ataupun cakap itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita kena ikutlah. Ada pula orang tanya macam mana suami dia tak bagi nafkah, suami abaikan tanggungjawab. Macam mana ni? Jadi ini pun susah juga soalan, kena ikutlah situasi masing-masing. Tetapi selagi mana suami tersebut tidak menzalimi, dan maksud saya menzalimi ni bukanlah tak bagi nafkah tu bagi nafkah pun, tak bagi nafkah pun zalim sebenarnya. Maksudnya kalau suami masih melayan baik dan puan-puan nak stay dalam perkahwinan tersebut, kalau suami ada bagi perintah yang boleh diikuti, ikutlah. Jangan kita kata kalau dah sampai tak jumpa arah, asyik bergaduh, hari-hari penuh dengan kezaliman, hari-hari penuh maksiat dalam rumah tangga. Kalau nak bercerai, cerai itu bukannya haram. Dan saya tak menggalakkan puan-puan bercerai, cuma nak bagi nampak situasi dia. Kezaliman ataupun
Kita sebut kejahatan seseorang suami bukanlah menjadi sebab untuk isteri hilang terus ketaatan pada suami. Boleh faham Cuma kena tengok apa yang suami minta tu. Kalau suami minta benda yang haram, benda yang zalim, yang boleh menambah kezaliman suami, jangan ikut. Contoh suami kata, awaklah cover duit-duit anak tu, taska-taska, awak cover duit tadika yuran, awaklah cover rumah-rumah, saya kan gaji rendah. Tak mesti isteri kena ikut. Sebab itu ialah tanggungjawab suami. Jadi taat suami pada apa? Pada benda yang tidak melanggar syariat. Ada juga suami disuruh bini pakai seksi sikit. Isteri ni baru nak berubah, nak pakai labuh tudung sikit. Suami kata, you nampak macam orang tua lah. You nampak macam makcik. Minta maaf kalau ada makcik-makcik. Memang ada lah Tak, kadang suami sendiri yang menghalang isteri nak berubah. Biasa you pakai tudung macam ni, tukarlah kan. Tak sukalah nanti jumpa kawan-kawan nampak macam lagi tua pada I pula. Contohlah modern suaminya. Jadi isteri pun memberontak, marah. Bagi saya, isteri jangan terlalu cepat memberontak kalau suami halang buat baik. Cuba adjust dulu. Suami ni masih lagi jahil, akui, terima benda tu. Bab ni mungkin dia kurang, ada lebih bab lain. Cuba adjust. Boleh tak saya pakai labuh tapi tudung fashion lain sikit. Janganlah betul-betul isteri completely. Ni memang jahil lelaki aku ni. Jahil bertingkat-tingkat. Macam mana nak masuk syurga sama-sama amboi Jadi isteri pun kena pandai-pandailah mencari jalan yang paling harmoni. Kadang isteri mengajak suami solat berjemaah, suami tak nak. Suami masih lagi dalam keadaan yang nak enjoy hidup. Isteri pula ke arah akhirat, datang ceramah banyak. Puan-puan jangan kecewa dan jangan sampai derhaka pada suami. Buat apa yang kita boleh buat. Pada masa yang sama mohon hidayah untuk suami daripada Allah. Kecewa memang kecewa, tetapi jangan dijadikan lesen untuk derhaka kepada suami. Boleh Sebab kadang-kadang ini menjadi cabaran kepada perempuan-perempuan baik depan saya. Perempuan-perempuan yang nak jadi baik diuji pula dengan suami yang kurang menyokong. Janganlah cepat-cepat kita menghakimi suami itu. Saya tertarik dengan kalau ada yang situasi macam ni, cuba lihat kisah. Sebab kisah ni mereka bukukan, so memang boleh ceritalah. Kisah daripada Puan Roza Roslan dengan suaminya Profesor Muhammad Kamil Ibrahim, penulis travelog haji. Puan Roza Roslan juga penulis, nanti boleh saya Roza Roslan, R-O-Z-A, jarak Roslan. Dalam buku beliau cerita macam mana awal-awal beliau nak berubah. Beliau lah yang mengajak suami solat tarawih. Suami kata, you pergilah dengan anak-anak. Beliau berdoa tak putus-putus. Pada masa yang sama tetap layan suami dengan baik. Lastly suaminya pun dapat hidayah. Selepas berumur 40 tahun, titik tolak daripada dapat profesor awal, Allah bagi dapat profesor, kemudian dapat pergi Mekah. Start pada tu Profesor Kamil berubah. Sekarang tengoklah Facebook beliau, tengok buku-buku beliau banyak. Baca buku beliau, Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman. Subhanallah, superb lah bagi saya. Saya tengok buku tu sebelah mata je sebelum ni. Setiap kali pergi bookstore, dia pernah famous tahun 2013 dulu kan. Setiap kali pergi bookstore ada buku tu, saya pandang sebelah mata. Sebab macam Travelog Haji tak menarik untuk kita baca. Kalau pada saya lah budak-budak muda waktu tu kan. Bila baca subhanallah, saya repeat 3-4 kali baca. Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman. Jadi kalau ada cabarannya daripada suami yang belum lagi berubah, jangan jadikan sebagai tiket untuk derhaka kepada suami. Tapi jadikanlah itu sebagai salah satu titik untuk kita mendapat lebih banyak pahala. Pada masa yang sama, bukan tak boleh tegur suami, bukan tak boleh nasihat suami, boleh nasihat, tetapi dengan cara yang baiklah. Bukan menjerit-jerit. Sebab tu jangan tunggu marah baru nak tegur. Bila tegur dalam keadaan marah, kita akan cepat hilang kawalan diri. Kemudian yang terakhir sekali, masuklah ikut mana-mana pintu syurga yang diinginkan. Ini merupakan ganjaran untuk wanita yang berjaya hidup dan menjaga keempat-empat perkara ini. Jadi sama-samalah kita koreksi ataupun muhasabah diri. Solatnya macam mana, puasanya macam mana, jaga kehormatan, jaga kemaluannya macam mana, dan macam mana pula hubungan kita dengan suami. Kalau Allah uji dapat suami yang kurang baik, mintalah petunjuk daripada Allah, sama ada ingin kekal dalam perkahwinan dan redha dengan segala yang berlaku, ataupun ingin membubarkan perkahwinan dengan cara yang baik.
Ya, Islam dia tidak zalim, dia memberikan jalan keluar. Cuma bab suami ni kadang-kadang menjadi ujian besar untuk sebahagian isteri. Ya, jadi ambillah yang baik dan mana yang buruk jadikan sempadan. Mudah-mudahan kita dapat menjadi wanita yang disebutkan dalam hadis Nabi. Bila Ummu Salamah tanya tentang bagaimana gambaran wanita syurga. Minta maaf saya tersemua sikit sebenarnya. Nabi sebut kepada Ummu Salamah, wanita syurga ni kulit mereka ibarat sutera. Lembutnya itu ya, indahnya. Cuma kalau kita tengok ya, dekat akhirat tu apa yang kita bayangkan ini takkan sama. That means lembutnya tu pun tak tahu nak describe macam mana ya. Cuma kita boleh bayangkanlah sikit-sikit. Pakaian mereka berwarna hijau. Ini hadis Nabi ya, daripada Ummu Salamah. Jadi siapa pakai hijau ini? Dekat syurga nanti disebutkanlah pakaian ada yang berwarna hijau. Kemudian mereka punya sanggul daripada mutiara. Maksudnya dekat dunia perempuan, tahanlah sekejap ya, kita tutup aurat. Berhias pun kena jaga-jaga sederhana. Tak boleh tunjukkan aurat. Cabaran untuk orang cantik ya. Orang cantik, orang kulitnya lawa ni kadang-kadang ujian dia lagi besar. Nak menampakkan kulit gebu dia tu dengan perhiasan yang cantik-cantik, nak kena tutup pula. Ya. Wajahnya pula tak boleh dirias beria-beria. Jadi itu ujian lah. Dekat akhirat nanti ikut demo lah nak buat apa. Dekat akhirat nanti nak berhias macam mana berhias lah. Tak ada dah ketaatan, tak ada dah. Tak ada dah maksudnya syariat yang kita kena buat waktu itu. Tak ada dah hukum hakam yang kita kena patuh. Jadi ahli syurga je. Bergembira, tidak penat, tidak tidur. Subhanallah, tidak ada kejijikan, tak ada sakit perut, tak ada memulah perut, tak ada. Ya, kita kat dunia makan banyak masalah juga, memulah perut lah, lepas tu rasa badan makin bertambah lah. Bukan bertambah badan, bertambah kilonya kan. Penat juga makan, nak nikmat tak dapat sakit. Dekat akhirat kau dapat nikmat, semua nikmat belaka. Subhanallah. Jadi siapa yang kalau dah tua-tua ada kendalisis ke, ada sakit kronik, sabar ya. Nabi pesan kepada seorang sahabat muslimah yang bernama Ummu Imarah. Nabi datang jumpa dia dalam keadaan dia sakit tenat. Nabi kata, bergembiralah wahai Ummu Imarah, kerana kesakitan kamu ni akan menghilangkan dosa-dosa kamu sebagaimana api menghilangkan kotoran daripada emas dan perak. Sabar ya, sebab dekat kalau kita tahan ujian Allah, masuk nanti dapat syurga, tidak ada sedikit pun kesakitan dan kekecewaan. Siapa yang disakiti manusia, disakiti pasangan, disakiti anak-anak, sabarlah. Jangan hilang pedoman. Dekat akhirat tidak ada orang yang menyakiti hati kita lagi. Dan Nabi disambung tadi ya, sikat wanita-wanita dalam syurga ni diperbuat daripada emas. Sikat mereka daripada emas. Inilah beberapa gambaran yang dapat saya kongsikan daripada hadis yang menyatakan tentang gambaran wanita di syurga nanti. Mudah-mudahan kita dapatlah semua ini insya-Allah. Dan kalau tengok surah Al-Waqiah, buatlah tadabbur surah Waqiah dalam tu lagi banyak Allah meletakkan gambaran-gambaran dalam syurga nanti macam mana. Dan nak dapat benda baik memang usaha dia kena keras sikit. Ingat, hidup ini untuk mengumpul amalan di akhirat. Dan sahabat-sahabat muslimat, saya rasa kita ni aurat okey dah. Bab mengumpat kena jaga juga. Jangan suka cakap tentang orang lain. Jangan suka komen, jangan suka keji, jangan suka kecam kehidupan orang lain. Boleh jadi bab aurat kita okey, tapi bab itu pula kita kurang. Bila kita banyak tuntut ilmu, jangan akhlak menjadi semakin keras. Kadang bila kita banyak tuntut ilmu, kita mudah menerakakan orang lain, betul tak? Kita mudah memandang buruk pada orang lain. Kita mudah berasa diri kita baik. Kita bimbang ya, penyakit hati ni sangat real. Penyakit hati riak, ujub, sum'ah, takbur, dia boleh melanda orang-orang yang kelihatan baik pada luarannya. Jadi bersihkan hati kita, mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga Allah. Dan terakhir sekali, kita lihat sikit ya, berkaitan dengan doa yang telah Nabi ajar kepada kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang Nabi ajar kepada Muaz. Ya, baca doa, saya biasa dengar doa. Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk mengingatimu, wa syukrika, untuk mensyukuri nikmatmu,
wa husni ibadatika, untuk memperbaiki perhambaanku kepadamu. Jadi mana yang kurang semoga Allah tambahkan, mana yang buruk semoga Allah cantikkan, mana yang rosak semoga Allah perelokkan. Wallahu alam. Saya sampai di sini saja. Saya mohon ribuan kemaafan seandainya ada salah dan silap, dan saya minta izin habis beberapa minit awal sebab tadi saya mula lambat sikit kan, sebab saya ada urusan selepas ini. Dan saya minta maaf kepada muslimat yang terpaksa menunggu sekejap tadi. Mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada majlis ilmu. Dan di akhirnya 4 perkara Nabi bagi tahu dalam satu hadis, ada 4 perkara yang kita akan dapat ketika datang ke rumah Allah, belajar kitabullah dan mempelajari kitabullah. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Kalau duduk rumah gaduh dengan suami, datang masjid Kalau duduk rumah rasa macam sesak aja, rasa serabut, datanglah, dapat tenang insya-Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dapat rahmat daripada Allah. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah, mereka itu akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat di sisi Allah Ta'ala. Siapakah mereka itu? Mudah-mudahan kita dapat menjadi mereka-mereka itu insya-Allah. Sebab yang dijanjikan siapa? Siapa yang datang ke rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya, kitalah, mudah-mudahan insya-Allah. Maka setiap kali datang majlis ilmu, ikhlaskan hati kita dan berdoa semoga kita dapat sepenuh manfaat. Pahala tuntut ilmu pun dapat, amalkan ilmu pun kita dapat insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.